Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini viral sebuah video pendek di mana Profesor Datuk Dr. Farid Rawi membicarakan tentang orang-orang yang berada di luar bidang agama tetapi nak bincang topik agama. Video itu asalnya dimuat naik oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan di beberapa saluran media sosial mereka yang rasmi, tetapi kemudiannya telah pun diturunkan. Pun begitu, video itu masih tersebar luas dan masih diperbincangkan tentang isi kandungannya. Dalam video tersebut yang lebih kurang 2 minit, Prof tidak merujuk kepada sesiapa secara spesifik. Beliau hanya menyebut pilot dan engineer, dan juga mereka yang di luar bidang agama. Cuma walaupun Prof hanya bincang secara umum, saya dapati dalam kenyataan Prof itu ada beberapa perkara yang perlu saya ulas, react dan mungkin juga kritik, ya. Baik, saya akan mainkan terlebih dahulu video tersebut. Meskipun saya kata ia telah viral, mungkin ada di kalangan para penonton yang tertanya-tanya video apakah itu. Jemput tonton, ya. Jadi kita mesti tanya bidang kepada ahlinya. Salah satu masalah sekarang ni, saya nak keluar sikit aja. Salah satu masalah yang umat Islam hadapi mutaakhir ini, apabila orang yang bukan bidang bercakap dalam sesuatu perkara. Contoh, dia ni pilot, dia ni engineer, tapi sibuk cakap bab Al-Quran, sibuk cakap mengenai hadis, sibuk bercakap mengenai akidah, sibuk bercakap mengenai hal ehwal Islam. Kita tidak menafikan orang barangkali ada ilmu, tetapi tak boleh orang itu yang dijadikan sebagai sandaran. Kita akan tanya, Maklong belajar mana? Ada orang tu sebut, orang tu siapa? Dia bawa kapal terbang. Habis ustaz dekat masjid, ustaz dekat Jabatan Mufti, kenapa tak dirujuk? Yang dirujuk orang salah. Ilmu dia ada, barangkali ada ilmu melalui pembacaan, tetapi yang belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah, pergi ambil sijil, ambil Rabi' Sanawi, belajar bahasa Arab, pergi ke Jordan, pergi ke Mesir, pergi ke Morocco, sampai habis berbelas-belas tahun, balik pula, kerja pula daripada peringkat bawah, sehinggalah dia jadi seorang yang jadi rujukan. Tiba-tiba dia tu kita kata letak tepi. Yang kita tanya pada orang yang bukan bidang. Quran sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dia. Tak boleh. Dia masalahnya tuan-tuan, di Malaysia ni kadang-kadang kita tak pernah tanya siapa yang bagi maklumat tu. Sebar je. Dengar je bunyi, dia baca dalil sikit, dah kita pun tergamam. Yolah, kan dia baca ayat Quran lah ustaz. Baca Quran, semua boleh baca Quran, tapi cara tu betul atau tidak, dia rujuk ayat tu. Baiklah, ulasan pertama saya, Prof berkata, saya nukil balik, salah satu masalah yang dihadapi oleh umat Islam mutaakhir ini apabila orang yang bukan bidang bercakap dalam sesuatu perkara. Contoh, dia ni pilot, dia ni engineer, tetapi sibuk cakap bab Al-Quran, hadis, akidah dan hal ehwal Islam. Baik, terhadap kenyataan ini agak ramai yang fokus tentang orang yang bukan dalam bidang. Maksud di sini, orang yang bukan dalam bidang agama. Yang tu betul. Namun saya tertangkap, ataupun saya menangkap ada dua perkataan yang digunakan oleh Prof yang bagi saya memberi impak kepada apa yang beliau nyatakan. Dua perkataan. Perkataan pertama ialah masalah. Perkataan kedua ialah sibuk. Okey, saya ulang balik, ya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh umat Islam mutaakhir. It is a problem. Okey, kita umat Islam ada banyak problem, tapi salah satu problem ialah ini. Apakah problem itu? Apabila orang yang di luar bidang agama seperti pilot, engineer sibuk. Okey, bukan sekadar cakap, tapi sibuk nak cakap dalam bab Al-Quran, hadis, akidah, hal ehwal Islam, ya. Para penonton yang dirahmati Allah, kalau saya ni meraihkan jika seseorang itu dia dalam mana-mana bidang, tetapi dia juga berkecimpung dalam bidang agama, sehingga dengan itu dia juga dapat berbincang ataupun bercakap dalam bidang agama, asalkan apa yang dicakapkan itu, apa yang dibincangkan itu adalah betul, lagi selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bila cakap tentang betul, perasan atau tidak, apabila Prof
menyebut perkara ini, bahkan dalam seluruh video yang lebih kurang 2 minit tu, Prof langsung tidak sentuh betul atau salah. Asalkan seseorang itu di luar bidang agama, dia sudah dikira menjadi satu masalah dan juga penyibuk apabila dia bincang topik agama. Betul atau salah tak kisah. Betul atau salah, ini tidak diambil kira, bukan dipertimbangkan. Masalahnya bukannya salah, tetapi asalkan di luar bidang agama sudah dikira satu masalah dan sudah dikira sebagai seorang penyibuk. Dan ini menyebabkan saya, apabila saya mendengar video tersebut, saya lihat ada sesuatu perkara yang lain yang cuba diketengahkan oleh Prof, ya, antara tersurat dan tersirat. Yang itu bukannya betul atau salah, tetapi seolah-olah tergugat kedudukan sebahagian agamawan, tergugat kedudukan sebahagian asatizah disebabkan hadirnya orang-orang di luar bidang agama yang turut hendak bincang dalam topik agama. Okey, sebab macam saya kata, it is not about right or wrong. It is about those who are not in the religious background, dalam latar belakang agama, dalam bidang agama, yang nak bincang topik agama. Prof langsung tak sebut mereka ni bincang dan banyak cakap benda salah, dan itulah menjadi masalah. Okey, so saya lihat ini macam ada satu territorial war, peperangan yang bukan perang senjata tu, perang yang ini bidang aku dan juga geng. Okey, orang-orang agama, kamu yang luar agama jangan sibuk, jangan kacau, jangan sibuk, jangan nak cakap apa sekalipun. Betul atau salah tak kisah, kau jangan cakap, don't touch our ni, ya. So ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, dan sebab macam saya kata, kita patutnya meraihkan orang-orang yang bukan dalam bidang agama, yang mereka ni dalam bidang mereka masing-masing, ataupun mungkin tak ada bidang sebab dah pencen ke, tak ada kerja ke, atau mungkin orang kata suri rumah ni tak ada bidang ke, macam mana pun lah. Tapi dia ni minat dalam bidang agama, minat belajar dalam bidang agama, dan dengan itu dia minat untuk berbincang, berkongsi ilmu dalam bidang agama, baik dengan buat video ke, membuat video pendek di TikTok ke, ataupun menulis di Facebook ke, kan. Kita meraihkannya, dan kita suka apabila umat Islam ini ada minat dalam bidang agama, ada minat dalam ilmu-ilmu agama, sehingga dengan itu dia suka untuk berkongsi dan menyampaikan ilmu. Sehingga dengan itu tidaklah patut seorang, bukan mana-mana calang-calang orang, tapi seorang prof untuk mengkritik itu sebagai satu masalah dan juga sebagai satu penyebuk, ya. Kalau prof ingin memberi nasihat, ingin memberi teguran supaya bercakap benda yang betul, benda yang tepat, sepatutnya disebut. Dan perkara ini, yang ini bercakap yang betul, bercakap yang benar, tidaklah hanya ditujukan, tidaklah hanya difokuskan kepada mereka yang di luar bidang agama, tetapi juga kepada mereka yang dalam bidang agama. Kerana sebahagian, bukan semua, sebahagian orang dalam bidang agama inilah yang membawa sekian banyak kerosakan kepada agama Islam yang kita cintai, kepada agama Islam yang kita sayang ini. Sebahagian, ya, ataupun mungkin lebih tepat segelintir. Alright, so itulah saya katakan, sangatlah dikesali kenyataan Prof ini. Ia bukan berkaitan dengan betul ataupun salah, tetapi berkaitan dengan orang luar bidang agama hendak bincang dalam topik agama. Padahal kita ni sama-sama Muslim. Sebagai seorang Muslim, kita bukan sekadar beragama Islam, tetapi kita hendaklah juga menimba ilmu dalam bidang agama Islam ini. Menimba ilmu dalam Al-Quran, hadis, akidah, hal ehwal Islam. Dan bila kita ada ilmu, kita suka untuk berbincang tentangnya, untuk berkongsi tentangnya. Jadi ia tidak sepatutnya menjadi satu masalah, tidak sepatutnya menjadi penyibuk. Dan kalau hendak diberi nasihat, yang lebih tepat, yang lebih patut diberi nasihat ialah kepada segelintir orang-orang yang dalam bidang. Dan dalam bidang agama itu, yang kita maklum membuat banyak kenyataan-kenyataan yang saya katalah merosakkan agamanya. Yang ini terbukti, alhamdulillah, daripada sekian banyak video-video react saya, sekian banyak yang telah saya, bukan sekadar saya kata itu adalah salah, itu adalah karut-marut ke apa ke, tapi saya buktikannya sendiri, ya. So, tak apa, itu ulasan yang pertama. Baik. Ulasan kedua, Prof menyebut lagi, tidak menafikan orang, yakni orang yang bukan dalam bidang agama ni, barangkali ada ilmu,
Tetapi tak bolehlah orang itu yang dijadikan sandaran. Saya tertarik dengan perkataan barangkali. So, bila orang tu bukan dalam bidang agama, dia bukanlah ada ilmu. Kalau ada pun, barangkali saja. Okey? Dan mungkinkah maksud yang di sebaliknya, orang yang dalam bidang agama, confirm ada ilmu. Yang di luar bidang agama, sekadar barangkali ada ilmu. Ini saya lihat macam ada tanda-tanda awal merendah-rendahkan, meremeh-remehkan orang lain. Dan ini adalah satu perkara yang serius. Sebab saya teringat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis nombor 91 daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang ada sezarah kesombongan dalam dirinya. Lalu bertanya seseorang, "Ya Rasulullah, adakah memakai pakaian yang indah, kasut yang indah itu adalah kesombongan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Allah ini maha indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang." Okey, jadi saya bimbang. Kenyataan barangkali itu seolah-olah dia mengarah kepada meremehkan yang bukan bidang agama ni. Seperti itulah nampaknya, ya, seperti diremehkan. Sementara orang yang dalam bidang agama ni confirm semua ada ilmu. Okey, baik. Dan kemudian ustaz sambung lagi, ustaz kat masjid, ustaz kat jabatan mufti, kenapa tidak dirujuk? Okey, Prof, sebagai seorang prof, you should know better. Okey, tak apalah, saya jelaskanlah, ya. Okey, baik. Saya mulakan dengan kata pepatah Inggeris yang bunyi, don't force people to respect you, but earn their respect. Jangan paksa orang untuk menghormati anda, tetapi berusahalah untuk mendapat kehormatan, ataupun berusahalah supaya mereka dengan sendirinya menghormati anda. Okey, jangan expect semata-mata anda adalah orang agama, semata-mata anda adalah orang dalam bidang agama. Orang automatik akan respect anda, orang automatik akan hormati anda. Tetapi berusahalah, okey, supaya mereka dengan sendirinya akan menghormati anda. Okey, dan juga tidak kurang juga apabila kita sebut untuk dijadikan sumber rujukan. Okey, don't force people to make you as their reference, but earn their confidence to make you their reference. Jangan paksa orang, jangan harap orang untuk menjadikan anda sebagai sumber rujukan. Sebaliknya, berusahalah untuk memperolehi keyakinan mereka supaya mereka dengan sendirinya ingin menjadikan anda sebagai sumber rujukan mereka. Apabila Prof bertanya kenapa sebahagian daripada umat Islam ini tidak mahu menjadikan ustaz di masjid sebagai rujukan, jabatan mufti sebagai rujukan, soalan yang lebih penting ialah kenapa ustaz ataupun ustaz di masjid ke jabatan mufti mana-mana ke tidak lagi mendapat keyakinan di kalangan umat Islam, tidak lagi dihormati di kalangan umat Islam sebagai asatizah, sebagai sumber rujukan agama. Kenapakah berlaku sedemikian? Itu yang kita nak. Saya bagi celah, penjelasannya mudah. Sebab umat Islam kita sekarang ini, ilmu mereka sudah tambah, kematangan mereka sudah bertambah. Kebanyakan kita sudah ada pendidikan agama, sudah ada pendidikan, okey, tak semestinya dalam bidang agama, tapi dalam mana-mana bidang, dan dalam mana-mana bidang lain, it is evidence based, it is knowledge based. Ianya adalah berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan hujah. Tapi bila masuk dalam bab agama, sebahagian, bukan semua, sebahagian ustaz, mereka ni jadikan agama ni macam cerita fiction, cerita saja. Dalil tak ada, hujah tak ada, fakta tak ada. So, orang tak puas hati dengar, tak yakin dengar. Okey? Dan kalau sekali-sekala berlaku tak apa juga, tapi berulang kali. Dan ini bukan sekadar ustaz di masjid, termasuk juga sebahagian jabatan mufti. Sebahagian, nak sebut mufti, fahamlah ya. So, the problem is not the people. The problem is those, okay. Masalahnya bukan pada orang. Okay, cakap bahasa Melayu ya. Masalahnya bukan pada orang. Tapi masalahnya pada orang yang dalam bidang agama. Yang Prof cuba nak membela kan. Yang Prof dah memberi syarat bahawa orang dalam bidang agama ni tergugat kedudukan mereka itu. Itu masalahnya. Bukan semua, sebahagian. Mereka ini tidak lagi dihormati oleh orang awam. Tidak lagi dijadikan rujukan oleh orang awam. Sebab mereka itu sendiri
Sebab mereka itu sendiri menjadikan agama umpama cerita fiksyen, main cerita saja. Paling-paling ulama' kata. Ulama' mana tu? Ulama' tu kata apa sebenarnya? Apa dalilnya? Tanya dalil kena marah pula. Kan? So the problem is not the people, because the people they want to learn religion. Masalahnya bukanlah pada orang awam, sebab orang awam ingin belajar agama. Tapi orang awam nak belajar agama dengan cara ilmiah, dengan cara berfakta, dengan cara berdalil dan hujah. Okeylah, sambil-sambil itu ada sikit-sikit cerita pengalaman, sikit-sikit lawak. Bukan seluruhnya jadi komedi talk show. Sikit-sikit lawak. Itu tak apalah untuk memenarikkan, tapi mereka nak dalil, mereka nak hujah, mereka nak fakta. Sebaliknya yang mereka dapat daripada sebahagian ustaz, termasuklah Jabatan Mufti, ialah cerita-cerita fiksyen. Cerita fiksyen ni paling-paling baik lah boleh kata. Sebab sebahagian tu ada karut-marut yang keluar, ada... Tak baiklah pula nak sebut, tapi saya yakin para penonton yang dirahmati Allah sekalian boleh faham ya. So that is the problem, Prof. So instead of wondering why these people is not referring to those in the field, daripada anda bertanya kenapa orang awam tak mau rujuk kepada orang dalam bidang agama, sebaliknya Prof fokus kepada orang yang dalam bidang agama untuk naik taraf, untuk upgrade diri mereka, untuk tukar agama ni daripada cerita fiksyen, daripada cerita karut-marut, daripada cerita sesuka hati, daripada cerita orang-orang lama dulu, kepada sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang dalil, hujah, evidence based, argument based. Sikit-sikit nak tambah cerita, sikit-sikit nak tambah lawak ke bagi menarik, tak apa. Tapi janganlah kalau kuliah maghrib tu 45 minit katakan, 45 minit itu cerita fiksyen. Okey, jadi alright, itu tentang orang yang tak mau rujuk lah. Baik. Ulasan ketiga. Okey, ulasan ketiga, Prof menyebut tentang orang yang belajar. Belajar agama ni daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah, kemudian dapat sijil, kemudian pergi ke Jordan, Mesir, Morocco sampai habis berbelas-belas tahun dan seterusnya lah. Tiba-tiba dia ni, yakni orang yang belajar berbelas-belas tahun ni, diletak tepi. Yang kita tanya ialah kepada orang bukan bidang. Okey Prof. Saya ni hairan juga macam mana Prof dia punya pemikiran tu macam tak apalah. Kaki bawah tekan brek. Okey Prof. Yang kita orang awam, saya ni pun orang awam juga. Walaupun saya dalam bidang aviation, kira orang awam lah, bukan dalam bidang kan. Yang kita ambil kira bukan orang tu belajar berapa lama, bukan orang tu belajar di mana, tetapi hasilnya, apa yang dia sampaikan kepada kita orang awam, apa yang dia lakukan untuk agama, apa yang dia lakukan kepada umat Islam, apa manfaatnya, apa benefit yang dia bawa, apa guna seseorang itu belajar agama berbelas-belas tahun. Tapi kemudian yang dia bawanya macam saya cerita tadi lah. Cerita-cerita fiksyen, karut-marut, tahayul, kurafat, bida'ah, apa semua tu, apa guna? So itu kita tak ambil kira. Okay? Sebab tu, bila orang macam saya, dan ramai lagi, bila kita dengar ada orang cakap agama, kita tak fikir dulu, dia ni belajar mana, dia ni belajar berapa tahun, apa semua tak. Kita dengar terus apa yang dia cakap. Kalau dengan dalil, dengan hujah, dengan fakta, dengan macam saya sebut tadi kan, dengan sikap, dengan ciri-ciri ilmiahnya, kita duduk dengar. Okey? Tapi kalau orang tu mula-mula lagi dah, yang sebaliknya lah kan. So, tak dengar lah dah lepas tu. Ataupun kalau di YouTube kan, kita dengar 5-10 minit, dah tukarlah orang lain. Tak dengar lah dah. So, it is not how long that person studies religion. It is not where that person study religion, but the result. What benefit does that guy, ustaz ke ustazah ke, sampaikan demi kebaikan agama, demi kebaikan kita umat Islam. Adakah orang dalam bidang ni, yang dalam bidang ni, yang berbelas tahun belajar ni, adakah dia menyampaikan agama Islam yang asal, agama Islam yang tulen, ataupun yang sebaliknya? Adakah mereka yang berbelas tahun belajar agama ni di pelbagai lokasi apa semua tu, dia ni membetulkan, dia ni membetul ataupun melarang kerosakan, kebatilan, kekeliruan yang disebarkan bukan oleh orang di luar bidang, tapi yang dalam bidang agama tu sendiri.
yang dalam bidang agama itu sendiri oleh sebahagian, bukan semua ya. Sebab bila saya sebut dalam bidang agama ni, kita maklum, sama-sama maklum, ada bukan sekadar sebahagian, ramai asatizah, ramai ustaz dan ustazah yang menyampaikan ilmu dengan, yang saya sebut tadi lah, dengan dalilnya, dengan faktanya dan keberanian. Maksud keberanian di sini ialah benda yang salah, dia akan kata salah. Benda yang tak patut, dia akan kata tak patut. Dia tak akan spin, pusing, apa semua tu. Sebab kita maklum agamawan ni tak payah nak sugarcoat, tak payah nak adjust supaya kita cakap baik-baik apa. Kita maklum agamawan ni dua. Pertama, yang duduk dalam bidang agama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cakap apa yang dia cakap, apa yang dia tak cakap, apa yang dia betulkan, apa yang dia tegur, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rahsia. Kemudian ada golongan yang kedua. Tak ada rahsia juga bahawa mereka ini apa cakap, tak cakap, apa yang mereka nak buat, tak buat, bergantung kepada orang ramai. Sebab agama ni bagi mereka adalah satu kerjaya untuk mendapat pendapatan. Sebab kalau mereka tegur kepada sesuatu amalan masyarakat, yang mana amalan tu memang salah, tapi kalau mereka tegur, nanti lepas tu dah tak dapat jemputan. Kalau ditegur, nanti dituduh Wahabi. Susah. So, jadi mereka play safe. Ataupun buat diam. Ataupun, dalam perkara ni ada khilaf. Khilaf tang mana tu? Cuba bagi tahu sikit. Okey, para ulama' kata boleh. Ulama' kata mana? Ulama' mana tu? Ini bid'ah hasanah. Siapa yang cakap bid'ah hasanah? Apabila ulama' membahagikan bid'ah tu kepada hasanah, apa yang mereka sebenarnya masukkan dengan bid'ah hasanah? So, yang kategori yang kedua ni, yang tak kisahlah dia belajar berbelas tahun ke, di mana lokasi ke, dalam negara ke luar negara ke, memang tidak lagi dihormati oleh orang awam, tidak lagi dijadikan sebagai sumber rujukan oleh orang awam. Yang kita nak yang kategori pertama ni, yang mereka ni duduk dalam bidang agama kerana Allah, bukan kerana fulus, bukan kerana nak dapat jemputan, bukan kerana dapat sampul surat selepas jemputan, dan bukan kerana nak mendapat jawatan, title dan sebagainya. Okay? Perkara ini tak perlu para penonton, sebab mungkin akan ada ish. Tak baik cakap macam tu. Tak, kalian ni duduk zaman gua, zaman tahun tak berapa lagi. Okay? Kita maklum sekarang ni salah satu cara untuk mendapat income yang lumayan ialah dengan mempergunakan agama. Ini secara umum, saya pun tak sebut siapa secara spesifik, tapi saya yakin para penonton sekalian pun boleh bezakan antara orang yang menyampaikan agama kerana inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang menyampaikan agama sebab dia pun nak pakai afad, dia pun nak pakai welfare. Okey, baik. Okey. Alright. Yang ini tentang ni lah, orang yang pergi belajar berbelas tahun apa semua tu kan. Tak, Prof, kita tak kisah pun. Dia belajar 3 tahun ke, 5 tahun ke, berbelas tahun ke, dia belajar di Malaysia ke, dia belajar di sekolah pondok ke, dia belajar di luar negara ke. Yang kita nak ialah apa manfaat yang dia bawa kepada Islam dan umatnya. Baik. Okey, ulasan keempat. Jadi Prof ada sentuh tentang orang bukan bidang pun, bila bincang beragama, ada baca ayat Quran sebagai dalil. Lalu Prof berkata, semua orang pun boleh baca Al-Quran, tapi cara tu betul atau tidak dia rujuk ayat tersebut. Okey, pertama sekali Prof, bukan semua orang dalam bidang agama boleh kemukakan ayat Quran ataupun hadis yang tepat sebagai dalil. Sebab itu, wujudnya sebahagian orang dalam bidang. Okey, sebahagian orang dalam bidang agama, yang bila kita orang awam tanya dalil, dia marah. Sebab dia sendiri tak tahu dalil. Bila kita tanya dalil, dia marah lah. Ataupun dia kata dalil ni hanya untuk ulama' lah. Ataupun dia kata yang tanya dalil ni Wahabi saja. Padahal hakikatnya dia pun tak tahu dalil. Okey? Jadi bukanlah semua orang yang dalam bidang tahu dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, betul. Apabila Prof berkata, adanya orang yang kemukakan ayat Quran sebagai dalil, tetapi betul ataupun tidak cara dia rujuk ayat itu, cara dia memahami ayat itu ataupun menggunakannya sebagai dalil, itu betul. Sebab itu saya dan juga sahabat-sahabat saya, para asatizah lain yang kategori pertama tadi, yang kerana Allah, kita selalu menekankan bahawa bukan sekadar Al-Quran dan hadis, tetapi Al-Quran dan hadis yang difahami oleh generasi salafus saleh. Saya bagi contoh, dalam masa sebulan 2 ni, kan hangat perbincangan tentang zikir hu.
Dan mungkin dia tambah apalah kan. Okey, tak apa. Zikir hu ni. Banyak video react saya buat sampai ada satu playlist khas zikir hu saja ya. Dan kita maklum, mereka yang pro, mereka yang cenderung kepada zikir hu ni, mereka ada dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Mereka kemukakan ayat-ayat yang la ilaha illahu. Lalu berkata, hu tu merujuk pada Allah. Qul huwallahu ahad. Hu tu merujuk pada Allah. Dan ada juga hadis kan tentang nama Allah yang agung yang terkandung dalam dua ayat ini kan, dalam hadis Sunan Tirmizi tu kan. Jadi ada juga hu yang setepatnya huwa, yang bila sebut jadi hu lah. So mereka mempergunakan ayat Quran dan hadis itu sebagai dalil untuk mewajarkan, untuk menjustifikasikan zikir hu. Padahal kita semua maklum hu yang disebut, yang digunakan dalam ayat Quran ataupun yang dalam ayat Quran yang mereka jadikan sebagai dalil, hadis yang mereka gunakan sebagai dalil, itu adalah kata ganti. Okey, dan yang pentingnya, generasi salafus soleh tak pernah memahami hu di situ sebagai lafaz zikir. Okey, hanya mereka yang memahaminya sebagai lafaz zikir. Ini satu contoh terbaik bagaimana dikemukakan ayat Quran sebagai dalil, padahal ia bukanlah cara pendalilan yang betul. Okey, saya sudah banyak video lah topik ini, saya tak nak lagi ulang di sini, nanti berubah topik jadi zikir hu pula. Tapi saya nak bagi tahu orang dalam bidang agama, bukan yang dari luar bidang tu, tak, yang dalam bidang agama, yang sebenarnya sebahagian yang sebenarnya menyalahgunakan ayat Quran dan hadis sebagai dalil untuk mewajarkan, untuk menjustifikasikan sesuatu akidah ataupun amalan mereka, bukannya yang di luar agama. Mungkinlah ada juga yang di luar agama. Saya taklah kata yang di luar agama ni semuanya perfect. Sama juga, ada yang betul, ada yang salah. Tapi yang saya nak tekankan di sini, yang saya nampak, kerana berdasarkan banyaknya video-video yang saya buat, yang dalam bidang agama ni yang sebenarnya banyak menyalahgunakan ayat Quran dan hadis sebagai dalil, padahal ayat Quran dan hadis tu bukanlah berbincang tentang apa yang mereka tu, ataupun ialah sesuatu yang dipaksa-paksa sebagai dalil ya. Dan alam-alam Prof sedang tegur tentang orang yang berbicara tentang agama ni kan. Prof sudah tegur ke orang-orang dalam bidang, yang dalam bidang ni yang menyalahgunakan ayat Quran dan hadis untuk menjustifikasikan, untuk mewajarkan, baik dalam bab zikir hu ataupun apa-apa lain. Ataupun masalah ni semua yang di luar agama. Yang di luar agama ni yang memang masalah, yang memang penyebuk dalam agama ni, okey je semua. Macam mana ni Ustaz? Macam ada double standard saja. Okey. Jadi bagi saya, baik di luar agama, dalam agama, ada yang betul, ada yang salah. Sama-sama kita tegur, sama-sama kita menasihati, sama-sama kita amar makruf nahi mungkar. Nobody is perfect. Tapi yang penting kita bersikap jujur untuk membetulkan. Yang dalam bidang pun ada salah, yang di luar bidang pun ada salah. Yang dalam bidang pun ada yang betul, yang di luar bidang pun ada yang betul. Tak boleh semata-mata dalam bidang confirm betul, luar bidang confirm Prof tak sebut betul salah kan? Di luar bidangnya confirm masalah dan juga penyebuk. Okey, tak boleh macam tu. Baik. Okey, ulasan kelima dan yang terakhir, alam-alam Prof menyebut tentang orang yang guna Al-Quran tapi dengan cara yang salah. Kan apa kan? Prof ada baca ayat 43 surah An-Nahl dan juga ayat ke-7 surah Al-Anbiya kan, di mana Allah SWT berfirman, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Lalu Prof menterjemahkan ahli zikri ini kepada tanyalah kepada ahlinya. Tanyalah kepada ahli dia. Saya nak tanya Prof rujuk kitab tafsir mana yang ahli zikir ni bermaksud ahli dalam sesuatu bidang? Tafsir mana tu? Sebab sebelum saya buat video ni, saya sempatlah buka tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Katsir, bagi kedua-dua ayat ni. Ayat 43 surah An-Nahl dan ayat ke-7 surah Al-Anbiya. Saya tak adalah pula jumpa sebagaimana yang Prof jelaskan tu. Saya tak naklah explain kat sini, nanti jadi masalah dan juga penyebuk pula kan. Tapi sekadar yang saya tengok, tak adalah pula yang menafsirkan ahli zikri ni kepada orang yang dalam bidangnya, orang dalam ahlinya. So Prof ni macam mana? Prof kata orang di luar bidang ni boleh saja baca Al-Quran sebagai dalil, cuma dia guna ayat Quran tu dengan cara yang betul ke tidak?
Sekarang ni Prof dalam bidang kan? Prof dalam bidang agama kan? So saya nak tanya Prof ni ayat tu macam mana tu? Okay, kita bagi ruang kepada Prof untuk menjelaskannya, sebab kalau saya jelaskan, saya ni di luar bidang, kan penyibuk lah pula, jadi masalah lah pula kepada umat Islam ya. Tapi perkara ini ataupun tafsiran sebegini bukan terbatas kepada Prof, kita maklum sebahagian orang dalam bidang juga bersifat demikian ya. Bila mereka nak up diri mereka, mereka guna ayat 43 surah An-Nahl ini dan juga ayat ke-7 surah Al-Anbiya sebagai bertanyalah kepada orang dalam bidangnya, mereka lah ahlinya, jadi tanya pada mereka, jangan tanya pada orang di luar bidang. Baik, demikian sedikit ulasan, riak dan kritikan saya. Jadi ringkasnya bagi saya, sebab tu kalau perasan dalam video-video riak saya selalu menyebut usaha untuk memandaikan umat dan mematangkan umat. Sebahagian orang dia memang pandai, tapi dia tak berapa matang. Okey, dia pandai saja, tapi dia tak matang lagi. Dia punya pandangan tu sempit saja. Dan percakapannya tu, ucapannya tu membuktikan kesempitan pemikirannya tu. Membuktikan wawasan yang hampir tidak ada. Okey, dan membuktikan bahawa adanya sesuatu ancaman yang berlaku kepada dia dan geng. Maka sebab tu timbul isu luar bidang, dalam bidang, tak kisah betul ke salah yang di luar bidang tu. Asalkan luar bidang cakap je, confirm masalah dan juga penyibuk. Yang dalam bidang tu, macam mana? Confirm berilmu ke? Yang di luar bidang, barangkali ilmu. Yang dalam bidang, confirm berilmu ke? Kan? Yang di luar bidang tu, ada dalil Al-Quran, tapi cara rujuk, cara guna yang salah. Yang dalam bidang tu, confirm betul ke? Kan? So, nampak ada double standard di sini dan ini secara umumnya lah. Jadi moga-moga Prof apabila hendak menegur, memberi nasihat ataupun kritikan, bersikap adil lah, baik kepada luar bidang dan juga yang dalam bidang. Dan orang seperti Prof lah apabila bersuara untuk menegur, baik yang di luar bidang maupun dalam bidang, akan lebih didengari oleh orang ramai. Okey, baiklah. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.